ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kembali kita semua di dalam kisah seram alam jin. Kisah perkongsian kali ini berkait rapat dengan perkampungan bunian. Sebenarnya lah kan, bersepah kisah-kisah yang melibatkan bunian yang pernah kita dengar sebelum ni. Betul tak kalian semua? Tapi untuk kisah yang ini, bagi saya agak sedikit berbeza. Sebab apa? Mari saya dedahkan alam-alam menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Disebabkan konten kali ini berkenaan dengan memancing, jadi saya bawalah peralatan memancing. Tak gitu. Pada tahun 1999 berlaku satu peristiwa gangguan bunian berlokasi di salah sebuah kampung yang berada di kawasan daerah Jempol Negeri Sembilan. Pengadu bagi kisah kali ini bernama Saudara Pian, seiringan dengan umur beliau pada waktu itu yang masih lagi remaja, berdarah panas, berumur 19 tahun. Okey, ingat ya poin dia ya. Nama dia Pian. Tahun 1999, umur 19 tahun, lokasi kampung di daerah Jempol Negeri Sembilan. Pian ni seorang pemancing yang sangat tegar. Tak kira waktu, kalau ada peluang nak memancing, dia pasti wajib akan gunakan masa yang terluang itu untuk pergi memancing. Tak kira lah pagi ke, tengah hari buta ke, lewat petang ke, tengah malam ke. Dengan erti kata lain, hidup di zaman remajanya memang tak boleh bercerai hasil perkahwinannya dengan sebatang pancing. Melekat je macam pasangan suami isteri. Encik Pian minta maaf je, gurau je, jangan ambil hati. Bagi seorang pemancing tegar, konsep dia macam ni. Kalau nak dapatkan hasil yang lumayan, kita kena pergi tempat yang kurang didatangi oleh masyarakat setempat. Lagi rare, lagi mara bahaya tempat tu, insya-Allah lagi lumayan lah hasil pancing kita nanti. Benda ni normal, formula biasa bagi seorang pemancing. Kebetulan aliran sungai di kampung Pian ini ada banyak spot-spot tempat lokasi untuk memancing. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari pada jam 5 petang, Pian mengambil keputusan untuk memilih tempat yang kurang dilewati oleh penduduk kampung untuk dijadikan lokasi memancing. Pian ni langsung tidak ditemani oleh orang lain. Dia hanya bergerak, bertindak solo memancing keseorangan di kawasan tersebut. Katanya kalau memancing seorang-seorang ni, bolehlah kalau dia nak healing sikit kan. Aku healing sampai pagi, aku healing sampai pagi, tak boleh, oh no. Tapi dia tak sedar ada sesuatu yang bakal menemani dia sebentar lagi. Ini risiko yang Pian kena ambil. Kata Pian, pot memang cantik, marvelous. Suasana pula sunyi, tak ada orang, ada dengar bunyi air sungai mengalir. Kiri kanan Pian ni pokok kelapa sawit. Abang dah dapat ikan ke? Dah minta izin? Siapa pula tegur ni? Kedengaran ada yang menegur Pian daripada arah belakang. Bila Pian menoleh, Pian nampak ada 3 orang wanita betul-betul sedang berdiri di belakang Pian. Astaghfirullahalazim. Terkejut Pian bila masa pula ada orang belakang dia ni. Setahu dia lah kan, memang tak ada rumah pun dalam kawasan kebun kelapa sawit ni. Mana ada rumah? Bila dilihat penampilan 3 orang wanita itu, kata Pian, Masya Allah, cantiknya. Memang lawa betul rupa paras 3 wanita ini. Belum pernah lagi Pian melihat wanita selawa secantik macam ni. Kalau nak dibandingkan dengan Jui Chawla ke ataupun dengan Emma Maimbong ke, jauh lebih cantik 3 wanita yang Pian nampak ni. Ini fakta. Ini bukan auta, brother. Ini betul-betul, bukan ujian. Pian masih lagi terpinga-pinga, terkebil-kebil biji mata dia, terdiam dan terkaku dengan daya pemikat keanggunan 3 wanita ini. Pian jadi bodoh kejap. Tiba-tiba, salah seorang daripada 3 wanita itu mengulangi lagi soalan yang sama diajukan pada Pian sebentar tadi. Soalannya berbunyi macam ni. Abang, kalau nak memancing di sini, abang kena minta izin dulu. Pian terkasima sekejap.
Apa? Minta izin? Minta izin apanya? Kan dalam kelapa sawit ni, saya bukannya ambil kelapa sawit orang lain. Saya tumpang pancing je dekat sini. Lagipun bukan sungai sesiapa pun. Semua orang boleh pancing kan? Abang, kita masuk tempat orang, kita kena jaga adab. Hele, apa hal pula ni? Harap muka je lawa. Boleh pula main ugut-ugut. Spoil betul. Pian baru nak mengorat, nak bertanyakan nama. Niat nak berkenalan. Tapi bila dah kena sound tepek macam tu, tak berkenal lah teman. Hilang selera teman. Pian abaikan, pian tak layan, sambung semula, pancing macam biasa. Apa nak jadi-jadilah. Ini batang pancing ni, bini aku nombor 1 tau. Ada hati nak melarang pancing. Pui. Yang 3 wanita itu pula bila dah tengok keadaan pian ni tak layan dengan bersikap selfish, wanita itu daripada muka senyum terus hamba. Masam. Berjalan beredar dari situ. Jam menunjukkan hampir pukul 6 petang. Lebih kurang sejam jugalah. Hasil ikan dah dapat agak banyak juga. Ikan lampam, ikan patin, ikan beluka, ikan duri. Kemudian, tak berapa lama selepas itu, pian dapat tangkap ada kedengaran bunyi yang kurang menyenangkan. Sukar nak digambarkan kepada kita bunyi yang dia dengar waktu itu. Sebagai contoh, kadang-kadang ada bunyi orang berlari, kadang-kadang ada bunyi sayu-sayu suara orang tengah menjerit. Entahlah, mungkin bunyi haiwan dalam kebun kelapa sawit agak-agaknya. Wallahualam. Tiba-tiba, aku tanya kamu, kenapa kau ganggu makanan kami? Bodoh. Sedang syok melayang memancing, pian dengar ada suara garau seperti sedang marah berbisik di telinga dia. Bisikan suara tu kejap-kejap di telinga kanan, lepas tu balik ke telinga kiri, kemudian di telinga kanan semula. Bila dilihat sekeliling, tak ada sesiapa pun. Persoalannya, bisikan suara tu datang daripada mana? Hei manusia bodoh, aku dekat belakang kamu. Di saat pian berpaling lihat ke belakang, Astaghfirullahalazim, tersangat jelas pian lihat 3 wanita tadi sedang merangkak mendekati pian daripada arah belakang. Allahu Akbar. Merangkak-rangkak menuju menghampiri ke arah pian. Rupa para sewanita yang cantik tadi dah berubah menjadi tersangatlah hodoh, berkuku panjang, biji matanya berwarna putih. Yang paling mengerikan bagi pian bila mana pian kata lidahnya. Ni, lidah wanita, 3 wanita tu, lidah dia menjelir keluar sampai ke tanah. Kata pian, waktu ini dia memang down sedown-down dia. Betul-betul hilang semangat. Mana idaknya, nak lari kaki tak boleh nak bergerak. Nak menjerit mulut tak boleh nak bersuara, seolah-olah macam dikuncikan sesuatu. Nak pejam mata pun tak boleh pejam mata, terbuka je mata pian. Jadi, apa yang hanya pian boleh buat? Berdiri kaku, diam membisu sambil memerhatikan 3 susuk wanita seram berkenaan merangkak sedikit demi sedikit menghampiri ke arah pian. Kalau kita boleh pejam mata, kita pejamlah mata kan. Tak adalah nampak. Ini mata pun tak boleh pejam. Macam dikekalkan terbuka macam tu. Nak tak nak, terpaksalah tengok. Bila 3 susuk wanita tu dah hampir dengan pian, perkara yang pian tak boleh nak elak adalah dia terkencing dalam seluarnya. Ini memang di luar kawalan pian, kerana dia tersangat-sangat takut ketika itu. Ketakutan tahap paling maksimum, level dewata raya seramnya. Dan lagi kata pian, dia nampak juga wanita-wanita bunian ini yang sedang marah ni sedang rakus memakan umpat yang dibawa pian dan juga kesemua hasil tangkapan ikannya. Berteraburlah tulang ikan, berseleraklah isi perut dan darah ikan di atas tanah. Pian hanya mampu memerhatikan sahaja perilaku ganas oleh wanita bunian yang mengamuk ni. Menitislah air mata pian, berdoa kepada Allah SWT, moga dia tidak diapa-apakan oleh makhluk-makhluk bunian yang mengganas ni. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh berundur, telajak kata-kata padah jawabnya. Bila semua umpan dan juga hasil tangkapan ikan dilahap, dimamah dan dirata hingga selesai, maka 3 wanita ini pun merangkak beredar dari situ.
Akan tetapi kalian semua bukan menuju semula ke dalam kelapa sawit. Tidak. Kali ini makhluk bunian tersebut masuk ke dalam sungai. Sebelum menghilang tenggelam, sempat lagi 3 wanita berkenaan ketawa mengilai dengan suara yang garau dan menyeramkan. Seolah-olah nilaian tawa itu ditujukan buat Pian yang tadinya berani, tapi kini seperti bayi yang menunggu disalin lampin pampersnya. Pian, terkencing kau ya. Tubuh badan Pian yang tadinya kaku membatu, kini boleh digerakkan semula. Pian tanpa berfikir panjang, tanpa berlengah panjang, terus melarikan diri daripada tempat puaka tu. Barang yang sempat dicapai oleh Pian hanya batang pancingnya sahaja. Barang lain seperti besin ke, botol air ke, selipar pun Pian tak sempat nak pakai. Melarikan diri menuju ke jalan keluar kebun kelapa sawit tempat dia meletakkan motornya tadi. Kaki Pian pula habis berdarah-darah, luka-luka sebab tak pakai selipar. Otak tak boleh nak berfungsi dengan baik bila mana ketakutan dah melampaui akal daya pemikiran yang waras. Selamatkan diri dahulu yang paling penting bagi Pian. Dikatakan oleh Pian, selama hampir seminggu juga dia demam panas. Mengambil masa yang lama untuk dia memulihkan semangat yang hilang kesan daripada gangguan 3 wanita bunian yang mengamuk tu. Pengalaman gangguan tersebut membuatkan Pian serik dah nak mancing sorang-sorang dekat sungai. Sekarang ni dia lebih menghabiskan waktunya memancing di kolam bayar bersama dengan teman-teman yang lain. Dah tentulah tak ada bunian sebab kolam bayar memerlukan mata wang ringgit Malaysia. Kemudian mana ada mata wang ringgit kan? Banyak perkara yang Pian dan juga kita boleh belajar dekat kisah ni. Sama ada memancing ke atau tak kira lah apa jua urusan yang melibatkan lokasi seperti paya ke, hutan ke, kebun ke, gunung ke, laut ke, yang pastinya itulah tempat makhluk jin tinggal dan bermain. Menurut pandangan Pian, kena mohon izin dulu. Tapi bagi saya selaku beragama Islam adalah wajar kalau kita berdoa kepada Allah SWT supaya diberi perlindungan daripada perkara yang tidak diingini sama sekali. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salam sejahtera ke atas Nabi Sulaiman. Ataupun kita semua boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, yang membawa maksud dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memudaratkan sesuatu apapun dengan namanya sama ada di bumi dan di langit. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui yang tersurat maupun tersirat. Daripada kisah pengalaman Pian ini, ada beberapa usul yang mengatakan ianya perkampungan bunian ataupun jin yang naik marah. Dan juga ada yang katakan bahawa ianya adalah syaitan hantu air. Wallahualam, apa pun pandangan korang semua yang mendengar, janganlah kita berbalah kalau berbeza pendapat. Anggap sahaja ianya sekadar hiburan seram. Yang baik kita jadikan pedoman, malah yang kurang baik itu kita hindarkan. Tak gitu. Seperti biasa, kami mohon jasa baik korang semua tekan button subscribe, like dan juga share, serba sedikit tanda penghargaan buat kami semua yang terlibat. Terima kasih kepada kesemua yang menonton dan juga saudara Pian sudi berkongsikan pengalaman seram yang dilalui. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bersua lagi di konten kisah seram yang seterusnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strike ini tak kumpau ni. Strike ada ikan besar ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.